Okey, seperti mana yang Ridwan katakan tadi, berkaitan dengan Anugerah Pembangunan Negara tahun 2024 yang akan berlangsung esok sebenarnya 12 November 2023 yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara. Ya, jadi kita bersama dengan Puan Siti Fatimah Hussein, Pengarah Bahagian Penilaian Strategik, Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU GPM. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, Puan. Terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah, Puan, kita boleh mulakan perbincangan pada hari ini. Jadi kita semua sedia maklum bahawa ICU GPM ini merupakan agensi pusat di bawah Jabatan Perdana Menteri yang sangat signifikan dalam agenda pembangunan negara. Boleh Puan jelaskan bagaimanakah ICU GPM ini berperanan dalam aspek pembangunan negara? Silakan. Baik, terima kasih Cik Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih terlebih dahululah untuk slot pada pagi ini. Selamat pagi Malaysia dan khususnya kepada RTM lah atas ruang dan peluang saya mewakili unit penyelarasan pelaksanaan. Lebih mudah ataupun lebih popular lah dikenali sebagai ICU JPM, ya. JPM pun ada ICU. Kecemasan. Ya. Tapi mungkin lebih penting saya mulakan terlebih dahulu lah berkaitan sebagai pengenalan kaitan dengan belanjawan madani yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 18 Oktober yang lalu. So belanjawan madani 2025 ini membugar ekonomi, menjana perubahan dan mensejahtera rakyat. So kita memang memberi tumpuan ke arah mencapai, ya, dan merealisasikan aspirasi Malaysia Madani. Dalam konteks ini sudah pastilah inisiatif-inisiatif dan program serta projek-projek berkaitan dengan pembangunan akan dilaksanakan pada tahun hadapan. So dari situ kita melihat belanjawan madani 2025 memperuntukkan sebanyak 86 bilion dari keseluruhan peruntukan untuk program dan projek pembangunan. Okay. Di sinilah asasnya ICU JPM bermula. Okay. Kita memerlukan satu agensi untuk menyelaras dan melihat pelaksanaan pemantauan projek-projek atau program-program pembangunan ini dan seterusnya juga menjadi koordinator, ya, penyelaras bagi menyelesaikan intervensi isu-isu dan masalah di lapangan khususnya berkaitan dengan program dan projek pembangunan. Dan yang paling penting kita nak melihat juga dasar berkaitan dengan program dan projek pembangunan itu dipatuhi dengan hasrat membawa tata kelola yang terbaik dalam aspek pengurusan program dan projek pembangunan negara. Itu sepintas lalulah. Dan ada masa lagi tak? Ada. Banyak lagi masa. Okey, mungkin saya sentuh sedikit berkaitan dengan sejarah latar belakang lah, ya. Okey, ICU ni sebenarnya dah wujud lebih 5 dekad lalu. Okey, lebih 5 dekad lalu. To be specific, tahun 1971. Okey. Peringkat awal memang banyak ditumpukan tindakan, inisiatif dan usaha serta fungsi ICU JPM kepada pembasmian kemiskinan. Sekarang program itu dikenali sebagai program kesejahteraan rakyat lah. Namun pada arahan nombor 1 tahun 1991, kita mula diperkukuhkan dengan aspek penyelarasan, pelaksanaan dan juga pengesanan serta pengawasan program projek-projek pembangunan dalam rancangan Malaysia 5 tahun lah, ya. So kat situ kita gandakan usaha untuk melihat kepada program dan projek pembangunan. Kalau itulah fungsi dan peranan utama oleh ICU JPM. Ya, bila kita menyentuh mengenai projek dan juga pembangunan ini, pastinya ada banyak aspek-aspek yang terlibat. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita memastikan bahawa setiap projek dan juga setiap apa sahaja yang dilakukan oleh kementerian ataupun jabatan dan juga agensi ini mencapai objektifnya, Puan? Betul. Betul sekali lah Syafiqah. Sebenarnya bila menjadi agensi pusat, melihat kepada aspek penyelarasan, pemantauan dan pelaksanaan projek-projek, malah penilaian kepada program dan projek pembangunan itu banyak aspek yang dilihat. Terutamanya untuk kita pastikan adakah sesuatu projek itu melalui proses dan mencapai mengikut perancangan. Kat situ kita tengok aspek pemantauan penting. Kita nak tengok progres dan kemajuan program dan projek pembangunan. Kita juga nak melihat jika ada isu-isu, adakah perlu aspek-aspek intervention dilaksanakan. Okay? Selepas projek siap, program siap, dari program pembangunan ni, kita nak tengok pula aspek penilaiannya. Okay? Keberhasilannya. Ataupun sekarang ni popular outcome lah. Apakah outcome program projek pembangunan tersebut?
dan dia memberi manfaat kepada rakyat sebab ataupun target grup lah kumpulan sasar. So kat situ kita melihat ya dalam konteks ni kita sebagai agensi pusat memang memainkan peranan penting bersama dengan kementerian. Namun satu perkara yang paling penting adalah critical success factor bagi pelaksanaan program projek pembangunan ni adalah peranan, komitmen kementerian. Oleh itu, kita mengiktiraflah ke mana-mana kementerian, agensi yang telah pun menunjukkan prestasi terbaik. Cemerlang dalam aspek pengurusan projek-projek dan program-program pembangunan. Pertama sekali, mungkin juga saya jelaskan dekat sini, kita melihat dalam konteks pemantauan itu sendiri. Bagaimana kementerian dan agensi melihat melaksanakan pemantauan. Bagaimana dia nak pastikan progres atau kemajuan program dan projek pembangunan seperti yang dijadualkan. Mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan program projek pembangunan. Dan akhirnya menyumbang kepada prestasi perbelanjaan tahunan di peringkat program dan projek pembangunan kementerian. Okey, yang kedua, kita juga melihat kepada teknologi pembinaan. Malah kerajaan telah pun memperkenalkan sejak 2008 sebenarnya memperkenalkan industrial building system, ya, di mana teknologi ini adalah untuk membantu aspek projek-projek kerajaan awam yang akan dapat meningkatkan produktiviti di lapangan, di site, di tapak, dapat mengurangkan pergantungan kepada pekerja-pekerja asing. Malah kita melihat kecekapan itu akhirnya akan meningkatkan lagi aspek pengurusan masa bagi pelaksanaan program dan projek, khususnya fizikal, ya, projek-projek fizikal di program pembangunan negara. Produktiviti. Yes, okey. Satu lagi. Okay. Satu perkara lagi yang paling penting selepas projek siaplah, yang ni perlukan pemberdayaan di peringkat kementerian dan agensi pelaksana, di mana selepas projek siap kita nak lihat apakah dia telah mencapai objektif yang telah dirancang, atau adakah dia telah pun memenuhi hasratnya untuk memberikan manfaat terus kepada kumpulan sasar, ya, atau rakyatlah secara keseluruhannya. Itulah yang kita nak tengok. Kita nak tengok value for money yang telah dikeluarkan, yang telah diperuntukkan oleh pihak kerajaan, akhirnya akan menjadi tercapai atau tidak. Semua perkara-perkara ini, tiga-tiga perkara utama ini yang membantulah sebenarnya dan dinilai dan diukur oleh kami ICU JPM bersama dengan rakan strategik lah, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, malah kami juga dibantu oleh CIDB dan JKR. Jadi untuk anugerah esok, apakah anugerah-anugerah yang akan disampaikan? Mungkin sedikit latar belakang berkenaan dengan anugerah esok. Silakan. Terima kasih Cik Ridwan. So yang paling utama, sebagaimana saya sebutkan awal tadi, pertama sekali kita melihat prestasi lah. Kita melihat kategori anugerah prestasi pembangunan terbaik. Kita tengok bagaimana kementerian dan menunjukkan prestasi sepanjang pelaksanaan program projek pembangunan ni. Dia capai tak capai sasaran perbelanjaan kita. Okey, kemudian kita melihat kepada aspek pematuhan kepada dasar kerajaan. Dalam konteks ni sistem binaan berindustri atau IBS yang disebutkan awal tadi. Dan yang ketiga adalah penilaian outcome. Kita melihat kepada aspek keberhasilan. Sebelum tu, kita ada juga menyediakan satu anugerah berkaitan dengan My Project, di mana sistem ini merupakan yang melihat kepada sistem pangkalan data nasional lah, melihat kepada aspek-aspek pemantauan. Okay, dan akhir sekali, kita menyediakanlah di peringkat ICU JPM untuk mengiktiraf, mengangkat kementerian yang memang terbaik untuk ketiga-tiga perkara dan kategori tadi, yang kita namakan sebagai anugerah utamanya anugerah pembangunan negara. Esok baru kita boleh tahulah siapakah yang akan menerima ketiga-tiga anugerah yang dinyatakan sebenarnya. Apakah impak yang diharapkan melalui penganugerahan ini, Puan? Baik, sebenarnya kita yakin semua projek program pembangunan negara hendaklah memerlukan komitmen semua pihak, agensi pusat, kementerian, agensi, malah agensi-agensi pengguna sekalipun. Okey, kita nak melihat pada satu ketika nanti semua ini membawa kesan yang positif, dan mencapai aspek-aspek perancangannya. Dan yang paling penting, dia menjadi katalis lah, menjadi pemangkin
kepada kementerian dan agensi untuk melaksanakan tata kelola terbaik dalam pengurusan projek program pembangunan negara. So itu kesan-kesan positif yang kita harapkan daripada anugerah pembangunan negara. Dan yang perkara yang mungkin akhir juga saya nak tekankan sini adalah kerjasama erat lah untuk kita tingkatkan sinergi mungkin di pihak Kementerian Pusat, agensi pusat dengan kementerian-kementerian, malah dengan agensi-agensi yang berkaitan lah. Untuk kita terus menambah baik aspek-aspek pengurusan pembangunan projek-projek negara. Okey, baiklah Puan. Minit-minit terakhir ini sedikit harapan Puan untuk melihat bukan sahaja untuk anugerah ini, malah untuk pembangunan negara seterusnya 2025 dan ke atas. Ya, baik, terima kasih. So basically kita akan memastikanlah ya di pihak ICU JPM sendiri akan memastikan pelaksanaan program projek pembangunan negara ini adalah seperti yang telah kita rancang. Sebab kita nak melihat kepada satu aspek pembangunan yang akhirnya mensejahterakan rakyat, memartabatkan rakyat. Sebab semua inisiatif program projek ini dilaksanakan, dirancang dan dilaksanakan adalah untuk kepentingan pihak target grup kita, kumpulan sasar kita ataupun rakyat itu sendiri. Betul. So in the future, kita harapkan pada masa hadapan pelaksanaan program projek pembangunan negara ini akan terus bertambah baik dengan adanya platform seumpama ini. Ya, Terima kasih. ini berkaitan dengan Anugerah Pembangunan Negara tahun 2024, Pembangunan Madani Rakyat disantuni esok 12 November 2024 bertempat di Movenpick Convention Centre Sepang. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Siti Fatimah Husin, Pengarah Bahagian Penilaian Strategik, Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih Syafiqah. Terima kasih banyak Puan. Baiklah, selepas ini kita akan bersama dengan anda. Ini adalah berkaitan dengan sambutan seterusnya, iaitu sambutan Hari Kitar Semula Kebangsaan 2024, Pemangkin Ekonomi Kitaran. Tetapi sebelum itu kita berehat seketika.